Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang memberikan kekuatan kita beramal dengan amalan-amalan saleh dengan berbagai jalan untuk meraihkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, untuk dijadikan bekalan kita di depan Allah nanti. Dan kita mengharapkan Allah menerima amalan kita yang tak seberapa ni. Amin. Kita telah membicarakan tentang di antara perkara-perkara banyaknya kebaikan, amalan-amalan yang perlu kita lakukan dan berbagai-bagai. Dan kita berada di penghujung bab ini yang merupakan satu galakan kepada kita untuk terus beramal dengan berbagai-bagai cara-cara ataupun berbagai bentuk yang mana kita kena tahu niat kita baik, insya-Allah ia termasuk dalam siri amalan soleh. Niat baik, cara betul. Niat baik, cara tak betul, tak jadi. Niat tak betul, lagilah cara tak betul, lagi tak jadi. Niat tak betul, cara baik pun tak betul, tak jadi. Okey, macam mana tu? Robin Hood. Oh, cerita masuk Robin Hood. Nak membantu orang miskin dengan mencuri harta orang kaya, tak jadi. Betul dah, niat baik, cara tak betul. Kita nak membantu fakir miskin, buat konsert amal, bawa penyanyi, bawa ni, tak jadi. Begitulah kedudukannya. Niat betul, cara tak betul, maka hukumnya tak betul. Niat tak betul, cara betul, itu banyaklah, ya. Niat dia dah tak betul, cara tak betul, cara betul. Macam mana dah niat tak betul, cara betul, itu sukar untuk kita ni. Hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Niat tak betul, cara tak betul, lagilah teruk. Ya, misalan contohnya di dalam WhatsApp yang kita dapat, ya, cara dah tak betul tu, dah tentu niat dia tak betul. Nabi baru, nampak Nabi baru, okey, di Indonesia, nasib baik bukan di Malaysia. Majlis UNYU Indonesia Ijazah, ya, ketua majlis ini dengan ni bahawa Muhammad Rizik bin Husin Shihab telah dilantik, telah lulus ujian dan mendapat gelaran sebagai Nabi baru. Apa gila manusia ni. Kira ya, kerana menjelang dunia kiamat, Rasulullah ada hadkan, ya, akan muncul Nabi yang mendakwa dirinya Nabi. Itulah Dajjal yang terakhir sekali. Ni kan, siap berjanggut, serban kat sini, kopiah, macam kopiah Hana pula. Okay. Lepas tu dia kata, diberi kelantikan ini dan kemampuan bertanggungjawab mendakwah, menyebarkan ajaran Islam. Jahat betul. Bermazhab, ni tak berapa nampak Franggu, apa menatang tak tahu, ya. Tuan-tuan dan perempuan, pengkhianatan dalam agama Islam beginilah bentuknya. Indonesia ni apa juga letak dia jadi. Jadi kita menyaksikan muncul orang mengaku Nabi baru. Nabi baru ni kalau di Indonesia kadang-kadang diberikan ruang dalam TV untuk mengisytiharkan. Kita tengok, saya adalah Nabi untuk umat ini. Dia cakap, di mana saya diwahyukan dengan surah Yasin. Surah Yasin, pandai dia. Orang Malaysia, orang Indonesia suka surah Yasin, dia bagi itu. Okey, inilah malapetaka akhir zaman kalau tak ada ilmu. Ya, kegelapan. Dan ada pengikutnya tu. Ya, ada pengikut yang mengaku Nabi Isa, la ilaha illallah. Kita tengok dalam video tu, mengaku Nabi Isa dengan badannya kurus keding kan. Kita kata la ilaha illallah, tak takut pada Allah perbuatan-perbuatan mereka. Dan itu bukan perbuatan khairat, itu adalah kejahatan yang mana ianya merupakan satu perkara yang dilaknati oleh Allah. Mengambil sifat-sifat Nabi dan diisytiharkan dirinya Nabi, sedangkan dia tidak layak untuk memegang. Kerana
Nabi akhir zaman sudah tidak ada. Rasulullah lah penutup segala Nabi. Jadi oleh kerana itu berhati-hatilah. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-24. Ar-Rabi' wa 'Ishrun an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alayha." Rawahu Muslim. Wal aklatu bi fathil hamzah wa hiya ghadatu awil ashwa. Dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha pada seorang hamba jikalau ia makan suatu makanan kemudian memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya, atau minum minuman kemudian memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Okey, hadis rawahu Al-Muslim. Al-aklah dengan difathahkan hamzah artinya makan siang ataupun makan malam, yakni lunch ataupun dinner, wada ataupun asya. Hadis ini sebagai dalil bahawa redha Allah terkadang bisa diraihkan dengan hal yang sederhana. Allah redha pada seorang hamba ketika selesai makan atau minum lalu mengucapkan alhamdulillah. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa tasmiyah, membaca bismillah apabila sedang menjamah makan bersama-sama, maka setiap orang harus mengucapkan basmalah. Tidak boleh salah seorang mengucapkan basmalah mewakili semua. Okey. Maksud di sini adalah hadis mengisyaratkan kepada kita satu perkara yang paling penting kita hayati untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kalimah yang dikatakan Allah redha kepada kita. Itu yang kita nak. Para sahabat telah mendapat kategori itu radhiyallahu anhum dengan acara perkara-perkara yang berlaku, ujian-ujian yang berlaku begitu dahsyat. Maka hadapi ujian tersebut dan istiqamah dalam ujian tersebut dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun apa terjadi, maka akhirnya mereka mendapat tempat yang tidak didapati oleh umat-umat selepas ini melainkan Allah saja yang mengetahui. Di mana mereka mendapat gelaran radhiyallahu anhum. Perbuatan mereka telah Allah redha. Semua perbuatan mereka Allah redha. Dan kita cuba mendapat sedikit keredaan dari Allah. Pertama, tidak dinafikan dengan mengikut sunnah Rasulullah ataupun berkaitan dengan masalah akidah. Mesti ikut Rasulullah. Itu syarat pertama untuk mendapat keredaan Allah. Kalau akidah tak elok, akidah tak betul, lepas tu kita ikut konon nak dapat redha Allah, tak akan dapatnya. Oleh kerana itu, usul kepada untuk mendapat keredaan Allah ialah pertama, akidah kita mesti clear. Akidah kita mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kewujudan Allah seperti mana Allah dan Rasul tetapkan. Bagaimana kita nak membersihkan akidah, tauhid kita? Kita sendiri tak tahu Allah di mana. Yang lain amalan, masya-Allah, atas nama ikut Rasulullah, tapi kita sendiri tak tahu di mana Allah, sedangkan Allah telah mengistiharkan dirinya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah telah membuktikan bahawa Ar-Rahman itu berada di atas arasy. Ya, baik. Kemudian datanglah amalan-amalan yang lain, yang mana di antara ini kita menyaksikan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan hari-hari. Seperti tidur, makan, mandi, apa semua tu. Rupanya di dalam siri amalan-amalan itu terdapat perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah redha kepada kita. Allah suka kita. Lihat dalam hadis ni. Ya. Makan. Masya Allah, orang Malaysia adalah orang yang paling suka makan. Tak nafikan. Banyak sikit tu lain cerita. Ya, bukti kan? Saya di Pakistan, kalau sarapan pagi, 1 paratha, 2 puri, 3 paratha puri, 4 paratha puri, itu je. Tak ada lain. Ya, subhanallah. Malaysia, nasi saja, nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi goreng, nasi belau. Oh, tu tak, saya tak rasa gitu. Banyak. Itu belum tengah hari. Ambengnya, apa lagi, nasi, berbagai-bagai nasi. Nasi kandar, kan? Subhanallah, banyak ya. Subhanallah, Malaysia. Tu pasal kehebatan Malaysia perlu dipuji dalam bab tu. Ya. Kemudian, kalau kita nak
ya, mengumpulkan orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni, buat je majlis makan, insya-Allah ramai datang. Memang ramai datang. Tak percaya buat. Ya, kita nak bagi depa datang ni, mai makan, semua datang. Ya. Baik. Tetapi di sana Allah memberikan isyarat yang mana melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah adat-adat yang berlaku pada masyarakat yang tak boleh, tak mesti kita berlaku, yakni makan, minum, tidur, semua tu semua. Tetapi bila adat itu dimasukkan satu perkara yang Allah dan Rasul tunjukkan, dia jadi ibadat. Okey, makan kita tengok ya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah redha pada seorang hamba-Nya jikalau ia makan satu makanan, kemudian memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu. Ataupun permulaan mungkin dia membaca basmalah, baca bismillah itu kena, ya, untuk menjauhkan syaitan. Dan lepas tu dia habis je makan, baca alhamdulillah. Dalam hadis ini dikatakan aklata, yang dimaksudkan itu ialah makan tengah hari ataupun makan malam. Tetapi lafaz yang umum juga mengisyaratkan apa juga jenis makan yang kita makan, baca bismillah dan tutup dengan alhamdulillah. Paling kurang alhamdulillah. Walaupun ada yang warid dalam hadis secara panjangnya, tetapi paling kurang alhamdulillah. Allah redha kita makan tu baca bismillah, lepas tu dah makan alhamdulillah. Bukan susah pun. Terus mendapat satu daripada keredaan Allah. Alhamdulillah, kita telah memberi satu keredaan Allah itu. Ya, kita telah dapat. Makan apa juga? Makan kacang, baca bismillah. Ya. Makan dalam kelas, sweet, tak apa. Dah kelas orang tua, macam itulah. Kan? Kelas budak-budak tak boleh kat sekolah. Baca bismillah, minum bismillah, tangan kanan, ambil tangan kanan, baca bismillah. Lepas tu alhamdulillah. Semua dapat poin. Subhanallah, yang paling menarik dalam bab ni, Allah redha kepada hamba-Nya. Dapat satu poin bahawa kita telah mengambil satu benda yang besar. Allah redha, bukan senang nak dapat keredaan Allah. Hanya disebabkan makan dan hanya disebabkan minum, maka Allah telah redha kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Jadi menunjukkan kepada kita, galakkan untuk kita bersungguh-sungguh dalam memerhatikan adab-adab makan dan minum. Boleh bagikan adab-adab makan dan minum? Ya. Pertama, dalam siri adab-adab makan dan minum, biarlah makanan dan minum itu halal. Tidak ada unsur-unsur yang haram. Okey. Yang kedua, biarlah makanan dan minum tu halalun tayyibah, baik. Ya. Junk food pun baik ke tak? Makanan, tapi tak baik, kan? Yang ketiga, bila nak makan, baca bismillah. Hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dhaif. Baca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, cukup di situ. Ar-Rahmanir-Rahim itu untuk kita baca Al-Quran. Okay, bismillah. Kerana kita menyaksikan dalam kalimah Rasulullah, bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillahi walajna wa bismillah kharajna. Okay, bismillahi berbagai-bagai bentuk. Permulaan dengan bismillah. Okay. Baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Okey. Lepas tu kalau benda tu berjemaah makan yang paling dekat. Makan tangan kanan dan bukan tangan kiri walaupun minum. Syaitan makan dan minum tangan kiri. Rasulullah kata khilafkan. Makan dan minum tangan kanan. Ustaz, majlis orang besar, macam mana ustaz? Mula. Siapa yang lebih besar daripada orang besar? Allah ke mereka, kan? Dah potong, garfu tu dah pegang. Potong. Takkan nak tukar ustaz ngap terus, kan? Kiri, mengkidal. Habis berdosa. Simple je dalam siri makan. Ya, confirm berdosa. Kerana menyerupai syaitan. Tasyabuh bisyaitan. Kan Rasulullah kata macam mana hadis?
la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kuluna wa yashrabu bishimal. Jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Larangan. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Berdosalah bila tasyabuh menyerupai orang dengan makhluk-makhluk yang begini. Kalau macam kita makan kan, pakai tangan kan. Tu kalau kita nak minum masa makan tu, ambil dengan tangan kiri, tolak dengan tangan kanan tu, okey ke? Sebab tangan kita dah sebab kotor. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kan kita tengah makan. Sebab kotor ada kata sebab apa? Kita dah pegang cawan tu. Alhamdulillah, ingat sebab kotor, habis kotor kenapa masuk mulut? Tak pegang cawan tu sebab tangan kita dah ada makanan kan. Makan makanan. Jadi pegang tolak dengan ni. Boleh ke? Sebab just apa? Tidak menepati. Tidak menepati. Ya. Cuba, tak apa. Itu pasal kita diarahkan jilat ataupun makan tu beradab sikit kan. Kalau boleh macam makan pengantin tu, tak kotor sangat kan. Ini dah jadi mak pengantin, dia dah tak kira dah. Maksudnya sentiasa dalam keadaan, kalau apa jilat, lepas tu peganglah. Elokkan terus. Ya, naam. Tapi kan dalam situasi katalah kita makan pekerjaan kan, tak kisahlah kat rumah ke apa, kita hanya nak senduk makan dan kita guna tangan kiri because tangan dekat bekas kita makan. So kita senduk kat mulut dah, ambil daripada tu letak tinggal kita kita makan saja. Okey. Tak apa. Dia kaut apa tu tak jadi masalah. Tapi yang penting nak masuk mulut tu. Ya, nak masuk mulut tu. Okey, baik. Ya, naam. Tak puas lagi tu. Kalau baca doa makan tu, apa? Sebab macam kita ni kita faham, anak pun dia faham baca bismillah je. Tapi yang kecil-kecil tu, orang lain yang expect tak baca doa makan, tak baca doa makan. So bila dia boleh baca doa makan tu macam hebat. Anak ustaz pun tak reti baca. Anak saya pun tak reti baca. Letih tu. Tapi, nak menjawab. So bila kita cakap dengan dia baca bismillah, baca bismillah. Tapi sekali-sekali bila makan dengan orang suruh baca doa, dia baca doa. So dia macam terikut pula balik rumah kan. Dia nak baca doa, macam tu. Okey, dia berkaitan dengan masalah hadis itulah yang dikatakan hadis dhaif. Namun kita mengatakan yang paling tepat, okey, baca bismillah. Oleh kerana dia masih lagi dikategorikan hadis dhaif. Okey, mungkin dhaif tayassar ataupun dhaif yang agak tak berat kot. Namun kita mengatakan sekadar baca je lah untuk melayan orang tua yang begitu, orang keliling. Tapi bagi kita di rumah, kita ni kan, ya, pasal hadis dhaif tu masih kita katakan memang kita tak beramal, tapi dia tidaklah kalau dah sampai hadis dhaif yang ringan sangat, dibenarkan beramal, tapi kita dalam bentuk fadail, kelebihan-kelebihan. Tetapi ingat, ianya memang tidak sampai kepada Rasulullah. Cuma sementara kita nak mengubahkan masyarakat, tu je lah, ya. Kadang-kadang makan dekat rumah mak mentua kan, anak kamu ustaz tak reti baca doa. Letih juga nak menjawab tu kan. Tapi bagi ustaz, dia tahulah menjawabnya kan. Jadi orang-orang yang tertentu akan terdiam. Tapi bagi orang-orang yang tak biasa dalam bab ni, ya, agak sukar, memang tak nafikan. Tapi sebenarnya jangan nak layan sangatlah depa tu. Kita yang dia baca doa budak kecil, kita yang nak angkat tangan ni pun macam berserabutnya. Aku nak buat ni macam tu. Tak apa, insya-Allah. Tapi kita mengatakan, ya, perlu, tak apa, kita didik anak-anak kita, ya, hak mana mampu, dan kita cuba jangan ambil kira sangat dengan cakapan orang tu, ya. Tapi sekarang Ustaz, banyak orang tua-tua, ya, tengok pergi ke restoran ke mana ke, sebelum dia makan, dia mesti baca doa. Ya, sure, memang. Tapi maksud saya, dia jadi macam Christianity. Dia jadi macam ada kebiasaan. Dia, I wonder whether dia baca bismillah tidak, rather than baca doa. Saya tak. Itulah masalahnya. Sekarang baca doa. You know, bismillah, dia baca ni, dia baca doa. Letih kadang-kadang saya sampai dalam satu majlis tu pun, okey ustaz, sila ustaz baca doa. La ilaha illallah, kita kata. Sakit kita pasal mereka letakkan doa yang nak baca tu Allahumma barik lana kan. Yang mana sahabat-sahabat kita terus bismillah, habis cerita. Kadang lepas majlis misalan ceramah-ceramah kuliah kan, ada majlis makan, yang kadang pak cik tu lalu, okey, dia tadah tangan dulu, dia suruh kita baca. Dia dah tadah tangan. Tu pasal saya kadang-kadang datang lewat makanan. Dia tengah makan pun datang, mengganggu. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Ya, disebabkan kejahilan, saya hanya menunggu poin-poin bila sampai waktu misalnya mengajar tu masuk bab tu. Di situ kita
kita bukakan. Alhamdulillah dia datang. Memang macam satu ketika sampai tahap orang tua sembahyang. Ni nak sembahyang ni, nak menghadap Ar-Rahman Malikul Muluk, bersembahyang, dan cucuk apa cucuk melata. Dan cucuk antara satu sama lain. Ya Allah, dalam hati sabar kan. Belum sampai masanya, sampai kena kamu. Macam tu. Dah berapa kali rasanya dekat setahun tu saya mengajar, okey, masuk rasanya dalam bulan yang kelima, perangai macam budak-budak lagi. Tiba-tiba masuk bab tu. Sedap kita bagi. Zab kata, ya, kita dah nak mati berhadapan dengan Allah. Kita nak berhadapan dengan Allah. Bermain-main, kita nak berhadapan dengan raja bercucuk-cucuk, tak logik di akal. Apatah lagi dalam usia yang mana kita mengharapkan Allah terima amalan kita. Takkanlah kita nak jadikan diri kita seperti budak-budak nak semayang bermain-main cucuk-cucuk. Masing-masing bercuit tengah kelas tu. Itulah. Ustaz dah marah. Bukan masalah tu. Kamu boleh berfikir kamu berhadapan dengan siapa. Kan? Jadi bila sampai poin gitu, memang kita sapu. Ada juga lagi tu. Dalam antara begitu ada juga. Baru ni ada kuliah, program jenazah kan, jenazah. Elok pula program kita buat kursus jenazah tu, tiba-tiba hari tu ada orang mati. Kan? Okey, tak apa. Yalah, dalam mandi tu hanya segelintir yang boleh menyaksikan, ya, maksudnya kita tak bagi orang ramai masuk untuk praktikal. Jadi ada beberapa orang yang masuk, ya, kita praktikal taklimat lah apa semua, alhamdulillah. Pertama kita arahkan keluar semua orang. Ada yang terasa rupanya. Mana boleh duduk ramai-ramai dalam pengurusan jenazah mandi? Kerana dia merupakan rahsia kepada orang yang mati tu. Kita kena ni. Saya kata keluar. Seorang pakcik tu, alamak, kenapa pakcik ni keluar kan? Dah ustaz suruh keluar. Saya harap dia kekal, tapi dia keluar juga. Okey, lepas tu kita bagi taklimat. Habis pengurusan tu, pergi solat. Waktu nak ngangkat jenazah tu, dah nak sampai kereta, apa? Orang tua ni lah. Kamu dah tua, seharusnya tengok mayat tu dibawa, kamu akan masuk macam tu. Kenapa tak fikir benda tu dalam perasaan takut, kan? Menziarahi orang yang mati ataupun menguruskan jenazah, satu benda yang menakutkan, menyedihkan. Tahu apa dia buat? Bercucuk-cucuk melatah kat situ. Saya pun lepas, okey, tak apa, pergi. Lepas tu kursus tu, itu di antara yang kita bagi sekali. Awak tengok tak apa yang berlaku waktu kita angkat mayat tu? Saya tanya kan, lepas tu dia kata, apa dia ustaz? Perasan tak waktu kita tengah sorong tu, tiba-tiba mereka bercucuk-cucuk melatah. Mayat di depan, mereka bercucuk melatah sambil gelak ketawa. Kan? Jadi ini di antara perkara yang penting kita tahu. Pengurusan jenazah bukan begitu kedudukannya. Okey, jadi begitu, ya. Jadi kita kena, ialah nak mengubahkan masyarakat bukan satu benda yang senang lah. Ya, tapi kena sikit-sikit, ya. Kalau agak kita boleh menyebarkan risalah, tak apa. Dan alhamdulillah macam kita setengah orang kan, bila nak makan, dia ada buat majlis nak makan, okey, apa dia? Baca doa kan. Doa selamat, doa apa. Tapi alhamdulillah bila kita yang buat, kita tak buat, akhirnya orang makinlah sikit-sikit dia faham lah. Ya, bila majlis kita tak buat macam tu. Okey. Ustaz, kalau kita berpuasa nak makan, ada special punya doa tak apa? Macam mana? Bulan puasa kita nak makan berbuka tu. Itu yang warid dalam hadis, tak apa. Ya, berbuka puasa tu kan, tak apa. Ataupun doa kepada orang yang memberi makan, tak apa, tak jadi masalah. Okey, dan dia dalam penjelasan ini dia mengatakan, okey, hadis ini sebagai dalil bahawa Allah redha terkadang bisa diraihkan dengan hal yang sederhana. Kita boleh dapat perkara yang simple dari keredaan Allah. Allah redha pada seorang hamba ketika selesai makan dan minum lalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, makan dan minum diucapkan alhamdulillah. Makan apa sekalipun, kalau kita ucap alhamdulillah, ya, dia mendatangkan keredaan Allah. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa tasmiyah, yakni baca bismillah apabila sedang menjamah makan bersama. Yakni baca bismillah sebelum makan, kalau terlupa baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu aw fi awwalihi wa akhirihi, boleh juga. Okey, maka setiap orang harus mengucap bismillah. Maksudnya seorang aja yang mengucap, cover yang lain tak. Semua kena ucap. Dan begitu juga tidak boleh salah seorang mengucap basmalah mewakili semuanya, tak boleh.
Dan begitu juga alhamdulillah pun bukan seorang mewakili semua. Semua kena buat masing-masing. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita lepas ni beramal lah. Bismillah. Hadis yang berikutnya khamis wal 20 an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dhal hajah malhufa qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khair qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku anis syarr fa innaha sadaqah muttafaqun alaih. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang Islam itu wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Lalu Abu Musa bertanya, wahai baginda, jikalau ia tidak mempunyai apa-apa? Lalu baginda menjawab, kalau tidak ada, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian dapat memberi kemanfaatan kepada dirinya sendiri, kemudian bersedekah. Maksudnya di sini datang satu perkara yang besar, tidak ada istilah penganggur. Kerja dengan usaha kita, walaupun apa kerja. Jangan layan masyarakat. Mentang-mentang kita lulusan tinggi, tak boleh ke kerja-kerja yang tak tinggi tu. Nak juga kerja tinggi, nak sangat pergi kerja cat bangunan tinggi-tinggi tu. Silapnya kita bila kita duduk ya, ini sistem pendidikan kita sekular yang mengajar kerja. Cari ilmu, nak kerja. Silap. Akhirnya bila seorang tu lepasan dari tempat pengajian tinggi IPT luar dan dalam negeri, maka dia mengharapkan dengan sijil dia boleh memegang jawatan yang tinggi. Bila tak dapat, diistilahkan menganggur. Satu perkara yang berlaku, kesilapan yang besar dalam sistem kehidupan kita. Istilah menganggur tidak ada dalam Islam. Cari, dan Islam meraihkan apa juga tugas yang orang itu pegang, kecil ataupun besar. Nak layan masyarakat kampung atau masyarakat setempat, kita akan hancur. Saya teringat seorang tu, kerja bagus dah. Dia kerja dengan syarikat ayam dinding. Besar kan? Bila sebut ayam dinding tu besar. Saya masuk, subhanallah, ya, satu bangunan ni baru satu reban. Bangunan ni sepanjang satu reban, dan dia mempunyai berpuluh-puluh, satu reban beribu ekor. Kan? Dia kerja syarikat ayam dinding sebagai pengurusan, bahagian pengurusan, yang ni dia ialah pengurusan bahagian tinggilah jawatan dia. Orang kampung tanya, kamu kerja apa? Jaga ayam. Jaga ayam. Belajar tinggi-tinggi jaga ayam. Itu istilah orang kampung. Dia kata tertekan, memang tension. Sampai mak dia pun tension. Mak dia tak boleh gambar benda tu. Pasal bila sebut jaga ayam tu, reban kat belakang rumah tu. Itu gambaran minda mereka. Nak layan orang kampung. Dia tak terbayang bahawa satu tu dia, ya, satu ladang, satu reban je beribu ekor. Dia bayang satu reban 4-5 ekor macam ayam dia. Dia katalah, apa, belajar tinggi-tinggi, jaga ayam. Dia macam ni, kerja apa? Orang datang Minang, orang kampung kata dereba je kan. Tengok-tengok dereba kapal terbang. Tak erti nak sebut pilot, sebut dereba kan. Orang pun tolak, tak nak terima dereba kan. Orang datang terima dereba, dereba, terimalah anak kita nak buat macam mana, dereba lah. Tengok-tengok tu dia pilot kan. Gitu. Baik, orang kampung macam tu juga. Budak tu alhamdulillah dia keluaran Amerika. Dia tak minat kerja sendiri. Kerja ni. Dia terjun ke medan kerja ikan. Dia buat satu sistem perniagaan tu. Tapi orang kata, kerja apa? Jual ikan. La ilaha illallah. Nak layan orang kata. Jadi bagi saya, buangkan bab-bab itu. Terjun medan. Kalau kita menyaksikan, subhanallah, orang-orang luar yang datang ke bumi kita, kaya. Yang step by step dia naik tu. Mula dia hanya kuli jual ayam, ya, kerja ayam, lepas tu dia jual sikit-sikit, lepas tu sekarang dia tokek ayam di Pudu sana, ya, tokek.
Orang luar. Dan kalau kita pergi ke pasar Selayang, cuba tengok siapa yang ni. Subhanallah. Dengan arti kata lain, selagi kita hidup, Allah ada bagikan kita rezeki. Cari, itu je. Kalau maaf kata binatang yang hina, yang kita pandang hina, babi, anjing, Allah bagi rezeki. Takkan Allah tak bagi kita sebagai seorang Muslim? Mustahil. Tapi disebabkan konsep kita malas, konsep kita memilih cara yang tak betul, akhirnya berlakulah pengangguran di Malaysia. Ya, pada 2 tahun lepas saja berapa yang dikatakan keluaran IPT, hampir 60,000 tidak ada kerja. Bukan salah, saya kata salah diri sendiri yang tak berusaha. Baik. Kemudian ia bertanya, Rasulullah mengatakan kalau tidak ada, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian dia dapat beri kemanfaat kepada dirinya sendiri, kemudian lebih tu dia bersedekah. Ya, oleh kerana itu ahli suffah bila sampai satu tahap ayat Quran turun tentang bersedekah, mereka keluar pergi cari kayu api di padang pasir tu. Boleh bayangkan bila saya sebut kayu api di padang pasir, kat mana nak cari pokok-pokok? Tapi dia keluar cari, dan dapat tu dia jualkan kayu tu, dan bila dapat duit, maka dia sebahagian disedekahkan, sebahagian digunakan. Subhanallah, mereka menyambut suruhan Allah. Kemudian ia bertanya lagi, wahai baginda, jika dia tidak mampu berbuat demikian, beliau menjawab, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Ya, tolong orang. Apa yang boleh tolong, tolong. Tu dia. Ia bertanya lagi, wahai baginda, jika tidak dapat berbuat demikian, beliau menjawab, hendaklah menyuruh berbuat baik atau kebaikan, amar ma'ruf. Kalau tak boleh juga buat baik, suruh orang buat baik, ya, bagi pandangan. Tak boleh juga. Ia bertanya lagi, wahai baginda, jika tak mampu juga nak suruh orang buat baik, dia ni jenis pendiam. Beliau menjawab, hendaklah dia menahankan diri dari berbuat kejahatan, maka demikian itu termasuk sedekah. Maksudnya, jangan buat jahat. Masya Allah, jadi sedekah. Tak buat jahat pun jadi sedekah. Kalau itu tak boleh juga, beratlah dia tu. Ya, memang. Okey. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan paling kurang kita berdiam diri kita dari melakukan kejahatan, maka alhamdulillah dia termasuk dalam siri bersedekah. Ya. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahawa sesudah semestinya bagi setiap orang untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Setiap kali ia mendapat kesempatan untuk berbuat baik, maka hendaklah ia segera melakukannya. Kerana seseorang apabila dibukakan pintu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, maka sesungguhnya bisa jadi Allah akan mengakhir atau menghilangkan kesempatan itu lagi. Orang yang berakal dan beriman akan segera melaksanakan kebaikan, dan ia akan berlumba-lumba agar mendapatkan bahagian dari setiap kebaikan, sehingga ia termasuk orang yang berlumba-lumba dalam kebajikan. Masya Allah. Jadi dalam penjelasan ini mengisyaratkan kita galakkan untuk dapat je point untuk buat kebaikan, buat. Jangan tunggu, ya. Syaitan akan membisikkan, jangan, atau tangguh. Tapi kita katakan, bagi yang boleh buat, buat. Ya, besar ganjaran Allah nak berikan kepada kita. Ya, insya-Allah. Ada apa soalan di sini? Okey. Bab yang berikutnya, bab yang ke-14, babul iqtisad fi ta'ah. Bab berlaku sederhana dalam beribadah. Yang satu bab yang amat penting kepada kita, bab berlaku sederhana dalam beribadah. Maksudnya fattaqullaha mastata'tum, buat seperti mana had mana kemampuan kita. Ya, buat had mana kemampuan kita. Tetapi ingat, cuba dahulu. Jangan ini je aku mampu, dalam bentuk kebajikan. Ya, kita cuba dapat yang terbaik. Dalam bentuk kejahatan, kena tinggalkan. Tak ada itu, tak ada fattaqullah hamastata'tum. Aku tak nak mencuri tapi sikit-sikit je. Tak ada. Buang sikit-sikit tu. Ya, tak nak rasuah yang ringan-ringan tu boleh kot. Tak boleh. Yang kejahatan kena putuskan. Tetapi dalam kebaikan, dia ada kelonggarannya. Ya. Jadi kita tengok dalam bab ini,
Kenapa? Bab kesederhanaan dituntut dalam syarak. Bab ini menjelaskan agar kita sederhana dalam beribadah, kerana jalan kebaikan sangat banyak. Hendaknya kita melakukannya dengan seimbang, iaitu tidak berlebih-lebihan dan meremehkan, kerana yang dituntut dari manusia dalam segala hal adalah profesional. Oleh kerana itu, janganlah anda membebani diri anda dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Sebab inilah agama kita, iaitu agama yang penuh toleransi dan kemudahan. Ya, ibu-ibu, yang mana kita kena tahu kedudukan kita ni berbeza-beza, dan diharamkan bagi kita memperlecehkan antara satu sama lain. Bila seorang tu tak boleh dalam bidang ni, maka dia boleh dalam bidang lain, dia jalan dalam bidang lain. Saya tengok dalam WhatsApp ni kadang-kadang mereka bertengkar. Ya, seorang tu dia bahagian ekonomi, kamu ni banyak cakap, mana ekonomi Islam, dia katakan. Saya kata, dia ada bidang dia. Saya masuk mencelah, tapi geram lah, tapi mencelah kita. Kenapa kita nak bertikai sahabat-sahabat kita? Dia dalam bidang dia, dia bidang dia lain, awak bidang awak jalan bidang awak. Begitu kedudukannya. Saya ustaz, saya jalan ustaz. Ibu-ibu berbagai-bagai bidang, kan? Jalan bidang-bidang masing-masing. Semua ada pahala. Jangan nak memperlecehkan antara satu sama lain. Okey? Jadi dalam bab itu kita melihat bahawa semua kita ada bidang masing-masing. Dan ingat konsep yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik semula-mulia kamu ialah orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, alhamdulillah, bidang kita yang membawa kepada syurga. Ya, amalan-amalan itu akan bawa kepada syurga. Tetapi kalau kita tak bertakwa, walaupun bidang kita profesional, hebat, namun ianya membawa kepada neraka. Ya, tengok bagaimana rasuah yang berlaku di Cameron Highland. Itu baru rasuah kecil je tu. Tapi kita tengok bagaimana kedudukannya. Rasuah pada custom yang baru ni, yang begitu dahsyat. Ya, yang kita hairan tu, benda haram tu pun ada rasuah juga. Apa dia? Arak. Na'udzubillah, benda tu dah haram. Lepas tu kita ambil rasuah dia, benda haram. La ilaha illallah. Minta Allah lindungi. Inilah masalah wang, masalah duit dunia yang dibentangkan kepada kita. Iman kita menjadi longgar, iman kita menjadi rapuh bila dibentangkan dunia. Yang Rasulullah kata, aku tidak takut kefakiran kepada kamu, tetapi aku takut bila dunia dibentangkan kepada kamu, kamu berebut-rebut sehingga sampai tahap yakni berbunuh-bunuh untuk mendapatkan dunia itu. Na'udzubillah min zalik. Ya, seolah-olah dunia ni adalah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Pasal semuanya yang kita nakkan sampai berjuta, berbilion tu semata-mata untuk tubuh badan kita aja. Nak senangkan tubuh badan, sedangkan di akhirat itulah tempat yang sebenarnya. Baik. Ayat yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah mengetengahkan di dalam ayat surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, hanya Allah yang tahu maknanya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Subhanallah, ya. Tuan-tuan dan perempuan, ajib ayat Al-Quran. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk jadi kita susah. Kalau kita menghafal Quran, insya-Allah senang. Boleh sebenarnya. Boleh ke tak? InsyaAllah. Pasal Allah dah kata, diturunkan Al-Quran bukan untuk susah. Boleh. Yalah, benda tu susah biasalah. Susah sikit. Ya, kita dulu nak buat apa ni, nak buka handphone baru kita pun susah sikit kan. Ya, sekarang dah canggih dah pula. Sampai tahap dalam kelas pun buka. Kan? Tapi buka Al-Quran lah. Okay. Jadi menunjukkan bahawa semuanya memang ada kesusahan sedikit, tetapi bila berusaha, maka dia akan berjaya. Dan menunjukkan kepada kita agama ini bukanlah satu benda yang susah. Agama ini menyenangkan, menyelamatkan. Puncanya agama ini ialah untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Jadi ayat yang pendek, maksud dia, Masya Allah, saya beriman bahawa Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita. Tapi orang rasa, susahnya Islam ni kan. Susahnya bukan kita yang ni, hawa nafsu kita tu diikuti dengan kejahilan kita. Okey. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185,
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya Allah nak pemudahkan kita. Semua urusan kita ya adalah untuk kebaikan diri kita. Allah pemudahkan. Okey. Bukan untuk menyusahkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah Allah meletakkan kita umat wasata, umat yang pertengahan, umat yang terpilih. Ayat yang ke-143. Baru buka gadget kita. Macam itulah. Alhamdulillah. Ayat 143 juzuk kedua, muka surat pertama juzuk kedua tu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Itu dia. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Subhanallah. Kita di antara saksi yang hebat di alam akhirat nanti, kerana kita menjadi saksi umat yang terdahulu. Ya, bagaimana saksi umat terdahulu menyaksikan bahawa Rasulullah itu adalah Rasul. Ya. Umat yang terpilih, ya, umat yang begitu tinggi nilainya. Kitalah umat dia. Jadi amalan-amalan yang diberikan kepada umat Muhammad adalah pertengahan. Allah ringankan kita terlalu dahsyat. Nak tengok bagaimana sifat penyayangnya Allah. Allah tetapkan kita berapa waktu? Solat 50 waktu. 5 waktu kan. 50 waktu pada permulaannya. Lepas tu dikurangkan sampai 5 waktu. Nilaiannya 50 waktu. Subhanallah, maha suci Allah. Nasib baik Rasulullah tak pergi lagi sekali. Kalau Rasulullah naik, terus diskaun, tak ada apa-apa. Jadi kita pula tak sembahyang. Jadi oleh kerana itu 5 waktu yang Allah bagi sama dengan 50 waktu. Dosa kita banyak tak? Banyak. Ya Allah, banyak sangat-sangat ke tak ada banyak? Banyak. Tapi Rasulullah bagikan satu jalan yang terbaik di antara cara-cara beristighfar, kan? Istighfar dah menghapuskan dosa. Hari ni baca tasbih tak? Subhanallah wa bihamdih, baca. Tak baca, tak apa baca. Dah lagi kot, pagi lagi kan. Allah akan menghapuskan dosa kita walaupun banyak buih di lautan. Banyak buih di lautan. Ya, kita menyaksikan. Tapi zaman sekarang tak nampak sangat. Ya, tapi kalau dulu buih di lautan, macam kita kalau buih di waktu banjir kan, banyak. Allah hapuskan dosa begitu. Nak menunjukkan buih di lautan tu banyak, tapi dia tup, dia akan padam macam tu. Begitulah dosa kita dihapuskan oleh Allah. Subhanallah, Allah Maha Pengampun ya. Dahsyat. Oleh kerana itu minta. Jangan takut dengan Allah. Yang minta diampunkan kita. Kerana pasal dah terlalu banyak dosa kita. Baik. Ini kan pula kita berada di akhir zaman. Percaturan sengit. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, istiqamah. Ya, belajar elok-elok. Berhati-hati ya. Di akhir zaman ni belajar pun kena berhati-hati. Bukan semua channel TV itu boleh diterima. Bukan semua tengok, tanyalah ustaz. Berhati-hati. Ya, lebih baik tanya ustaz sini. Berbahaya. Ya, saya cakapkan kerana kita melihat fitnah yang berbahaya, begitu dahsyat. Okey. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun. Qala man hadhihi? Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Qala ma 'alaykum bima tutiquna fa wallahi la yamullu aw la yamallu Allahu hatta tamallu. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaih. Wa ma kalimatun nahyi waz zajar ma'nahu la yamullu Allah la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalata al-mali hatta tamallu
fayambaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawam alaihi liyaduma sawabuhu lakum wa fadluhu alaikum. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi masuki rumahnya dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Baginda bertanya, siapa dia? Aisyah menjawab, inilah si fulanah yang terkenal solatnya. Okey. Beliau bersabda, janganlah demikian. Hendaklah engkau beramal sesuai dengan kemampuanmu. Demi Allah, Allah tidak bosan untuk menerima amalanmu hingga kamu sendiri yang menjadi bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah kerja yang terus menerus. Kerja yang terus menerus. Mah ni bukan Kak Mah. Adalah kata untuk melarang dan mencegah. Okey. Jadi kalau kita panggil Kak Mah tu maksudnya Kak Mah. Bahasa Arab tu larang dan tercegah. Tak bagus pula bunyi Kak Mah. Jadi panggil nama dia betul, Halimah. Orang dah mak bapak dah letak nama cantik, kita panggil simple je. Halimah panggil Mah. Sudah, maksud dia Mah tu dia. Nama Allah bagi Abdullah, Dolah. Lah. Apa makna lah? Tak ada makna. Dolah tak ada juga. Daulah mungkin juga. Abdullah, nama yang Allah suka. Ya Abdullah wa Abdurrahman. Kita pula ringkaskan lah. Aisyah, Cah. Echah. Alhamdulillah kita tak ya. Panggilkan anak-anak ringkas-ringkas macam tu. Jangan. Ya, di kampung saya bawa anak balik kan. Orang kampung tu dengar siapa? Aisyah. Oh, Echah. Terus kita blok. Saya blok. Ya. Tapi cakap cara baik lah. Tak boleh. Saya letak nama Aisyah, tolong panggil Aisyah. Kan. Cakap. Alhamdulillah dia pun boleh panggil pun. Bukan tak boleh, mengada je. Pasal apa? Ramai orang kampung dah digelarnya. Panggil Aisyah jadi Echah. Lepas tu Echah tu dia pun nak bezakan. Echah, okey. Berbagai-bagai dipanggil. Sampai kesian budak tu Echah KB. KB apa dia? Kalau Kota Baru mungkin lah kan. Ni KB tak tahu apa maksud KB. Tak baik. Bi'salismul fusuqul ba'dal iman. Seburuk-buruk nama yang digelar selepas kita beriman. Panggillah betul-betul mak bapak dah letak nama. Tapi kadang-kadang mak bapak tu dia nama panjang sedepa. Ya. Nur apa. Maknya pun tak larat nak panggil dah. Sudahnya panggil yang ringkas saja. Kak Cik habis cerita. La ilaha illallah. Okey. Baik, jadi sebaik-baiknya kita betulkan nama anak-anak kita ya. Bagi saya suka nama seperti mana Allah suka, Abdurrahman dan Abdullah. Lepas tu nama-nama yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Lepas tu nama yang berkaitan para nabi, para salihin dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itu di antara pilihan saya lah kalau siri nama-nama. Ya. Lepas tu nama yang berbentuk nama baik itu tak apalah. Ustaz, Aisyah tu pun kita panggil Aisyah kan. Sepatutnya Aisyah lah. Yalah, kita itu bahasa kita lah. Kalau saya baca hadis Aisyah. Tapi saya pun panggil anak-anak saya Aisyah tu kadang-kadang macam tu. Dia ikutlah. Aisyah pun boleh, Aisyah pun boleh. Tapi jangan Aisyah. Itu je. Aisyah tak boleh kan? Aisyah. Ain. Panggil Aisyah. Sebut betul-betul. Ada ta kat belakang tu ke tak? Tak boleh. Kalau kita berhenti Aisyah. Kalau tak berhenti Aisyatun. Nak panggil macam mana? Anak saya kecil. Aisyah, kita panggil Aisyah. Ayuh. Tapi saya cakap dengan dia baru ni, sebenarnya ibu silap lah bagi sebut Aisyah. Sepatutnya Aisyah. Lepas tu dia cakap okey. So kalau nak tukar dia, Tak apa, tak jadi masalah. Bagi saya tak jadi masalah panggilan yang begitu. tapi Ain lah. Ain. Okey, bab mah aja keluar ke sana pergi kita ya. Okey, mah yakni mah maksudnya makna yang dikatakan melarang mencegah. Makna yang dikaitkan la yamallullah, Allah tidak bosan, maksudnya bahawa Allah tidak akan memutuskan pahalanya darimu dan balasan amalanmu hatta tamallu. Ya, hatta tamallu artinya sehingga engkau yang bosan lebih dahulu, lalu amalan itu ditinggalkan. Oleh sebab itu hendaklah anda memilih amalan yang mampu anda kerjakan secara kontinu supaya pahala serta keutamaan juga tetap berterusan. Baik.
Dalam hadis ini Aisyah menceritakan bila Rasulullah SAW masuki rumahnya, di sisi Aisyah ada seorang wanita. Okey, maka baginda bertanya, ini pentingnya bila rumah itu adalah kita sepasang suami isteri, yang mana suami itu kena tanya juga siapa ni datang kan. Kadang-kadang kita, kalau kawan kita, alhamdulillah, masalahnya bukan kawan kita, direct selling ke apa yang datang kat situ, ya, kita bawa dia, dan kita takut bukan apa, ya, fitnah akan berlaku. Di zaman akhir-akhir zaman ni lagi berbagai bentuk fitnah akan berlaku. Fitnah apa? Ya, pencerobohan dalam rumah, pembunuhan, apa lagi yang berlaku disebabkan orang-orang yang tertentu. Oleh kerana itu, bila suami datang masuk, siapa ni? Abang ni kawan saya. Okey, tak apalah, sebutlah. Jangan kata abang ni dah minat pula ke. Orang nak bertanya, nak tahu, kata abang minat pula. Okey. Jadi Rasulullah bertanya, lalu Aisyah menjawab, inilah si fulanah yang terkenal solatnya. Ya, yang dikaitkan dengan fulanah ini, Rasulullah pernah mendengar ada seorang perempuan yang melakukan solat begitu dahsyat di tengah malam. Bukan solat fardu ni, tetapi solat sunat seperti solat tahajud. Ada seorang wanita, dia letak kat Masjid Nabawi tu tali, kan? Bukan tali tu nak ini gelanggang aku atau tempat aku, tak. Tapi tali yang digunakan, dia sembahyang Allahu Akbar, panjangnya sampai penat, dia pegang tali tu, penat, ataupun dia pergi ke dinding, sandarkan. Ya, menunjukkan perbuatan itu ghulu dalam beragama. Itu pasal dalam menghitungkan amalan-amalan, tuan-tuan dan perempuan, kita kena tengok bukan kehebatan amalan tu yang diambil kira, tapi mengikut Rasulullah itu yang diambil kira. Kita nampak orang tu buat begitu, ada tak Rasulullah buat? Itu pasal bila sampai satu tahap di zaman tabi'in atau tabi'in, seorang lelaki Allahu Akbar sembahyang terus pengsan. Mana lebih baik lelaki itu dengan sahabat-sahabat Nabi yang sembahyang tak pernah pengsan? Yang mana baik? Ikut sahabat Nabi, kan? Maksudnya sahabat Nabi tahu apa yang Rasulullah buat. Ya, ada satu ni, dia kes ESQ ni lah. Dia masuk ESQ, lepas tu dia sembahyang maghrib tu Allahu Akbar, pengsan. Kejut balik. Rasa takut dia, takut. Waktu okey, solat maghrib Allahu Akbar, pengsan lagi sampai habis maghrib. Apa cerita pengsan sampai habis maghrib? Ini bukan cara yang dibuat oleh Rasulullah yang paling takut dengan Allah. Rasulullah paling takut dengan Allah. Oleh kerana itu, perbuatan yang baik pada masyarakat kita, kalau dibandingkan dengan Rasulullah tak ada, maka dikategorikan tidak baik. Senang je. Walaupun nampak Masya Allah meleleh, kita tengok dia punya ibadat. Bila kita tengok, na'udzubillah, itu perempuan yang Syiah tu, pakaian dia lebih baik daripada kita. Tu dia hijab apa semua, kan. Tapi apa statement kufur dia? Kami beriman dengan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, dan kami tidak beriman dengan Tuhan menurunkan wahyu kepada Muhammad. Kalimah kafir yang dikeluarkan. La'natullah ala syirk. Okey. Baik. Jadi dalam bab ini Rasulullah kata, jangan sedemikian. Hendaklah kamu beramal sesuai dengan kemampuan. Okey, tak larat berdiri, solat duduk. Tak larat duduk, dah. Mana ada solat baring, melainkan sakit. Kan tengah tahajud tu solat duduk, tak larat, dah. Jangan solat duduk tak larat, ustaz, solat baring. Biasanya kalau tahajud solat baring, habis tidur terus pasal tahajud. Oleh kerana itu tahajud tak ada solat sunat paling ringan, duduk, tak ada baring. Kalau orang sakit tu lain cerita. Okey. Dan beramal, hendaklah beramal sesuai dengan kemampuan kita. Demi Allah, Allah tidak akan bosan untuk menerima amalan kamu sendiri, hingga kamu sendiri yang akan merasa bosan. Kita beramal Allah rasa, kita mula rasa bosan, asyik-asyik ni, kan. Disebabkan kita ghulu, melampaui batas dalam siri amalan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai, khulasah dari sudut amalan yang terbaik, yang paling Allah sukai, walau sedikit dalam riwayat lain, walaupun amalan sedikit tetapi berterusan, itu yang disukai. Kenapa? Bila amalan tu sedikit, misalnya walaupun kita buat solat sunat duha 2 rakaat, ya, kita buat sampai nak buat 8 tu, okey, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang takut kita rasa bersalah, rasa jemu, rasa berbagai-bagai. Tapi kalau 4 tu
Yang 8 tu kadang-kadang, 4 tu kita 2 rakaat tu kita maintain. Tiba-tiba kita sakit, pahalanya tetap maintain. Nampak tak? Berbandingkan dengan terus 8, terus 4, lepas tu tinggal. Naik balik 8, 4, tinggal. Lepas tu sakit, tak ada point, tak ada pahala. Ya, dia tak jadi macam tu. Tapi kalau yang maintain tu, sakit terus dapat pahala. Period, tetap Allah bagi pahala. Begitu kedudukan, kelebihan. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti kat sini. Ada apa soalan? Ustaz, 6. nak tanya masa yang semayang, masa duduk antara dua sujud dengan tahiyat Aywa. awal tu, kaki kanan tu memang kena bengkok ke? Saya perasan anak saya buat macam tu. Tegak. Tegak. Yang mana tu duduk? Kaki yang kanan. Kaki kanan. Situ. Maknanya kaki kanan tu maintain macam tu je throughout. Throughout semayang tu lah kan. Macam mana? Tak faham. Macam duduk masa tahiyat akhir. Aywa, ha. Kan dia kena kepak kan kaki kanan. So untuk Macam ni lah, macam ni kan. Lentik kan. yang ibu Kepak. jadi tu kepak kan. Oi, macam mana kepak? Adalah yang maksud. Okey, ha. Kedudukan kaki kanan masa tahiyat akhir macam tu ke untuk tahiyat awal duduk antara dua sujud? Ya, kadang kaki begitu. Memang sentiasa. Ya, sentiasa. Macam masa kita tengah sujud jugalah. So Ya, kaki naam. tu sebenarnya kita tak bergerak pun kan dari sujud. Boleh bergerak maksudnya, tapi kedudukan dia begitu. Waktu tahiyat dan duduk antara dua sujud. Begitu. Perempuan dan lelaki Semua sama. Tak ada bezanya. Kecuali kalau orang tu ada sakit. Sakit dimaafkan. memang kalau tak pernah buat memang sakit lah. Ya, memang. So lutut tu tak kena bawah okey tak? Sebab nak kepak punya pasal kan. So lutut pula tak kena. Macam mana tu? Itu Bukan tak pernah buat. okey, buat pastikan lutut kena tu. Kalau agak tak kena tu, tekan sikit lutut sebelah kanan ni. Tapi macam tapi tak sementara proses tu dia tak melekat kan. Tak apa, permulaan kan. Permulaan tak apa. Tapi pastikan di akhirnya mesti terletak. Ya, Nam. Nabi dia buat sembahyang duha hari-hari, Ustaz. Ha? Nabi Ha. dia buat sembahyang duha tu hari-hari ataupun misalkan dia tinggal sembahyang. Okey, dia dalam bab-bab ini kadang-kadang kalau kita menyaksikan, kadang-kadang dia tinggalkanlah dalam bab-bab solat sunat, tidak dinafikan. Tetapi kebanyakan dia melakukan solat-solat, terutamanya yang dalam hadis mengatakan dia tidak pernah tinggal di antara solat-solat sunat qabliyatul fajar. Solat sunat sebelum fajar. Solat sunat sebelum subuh, qabliyah subuh. Yang tu, yang warid. Ada pun yang lain, kadang-kadang dia tinggal, kadang-kadang kalau dia tertinggal dia qada'kan. Ya, kerana solat sunat ada qada'. Ya, Nam. Aywa. Tapi ada hadis mengatakan Rasulullah pernah solat sampai bengkak kaki. Jadi how we relate dengan kesederhanaan dengan bengkak kaki? Okey, dalam bab ini itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu yang mana kelebihan dia itu lain cerita, macam pengkhususan untuk Rasulullah. Ya, di mana Rasulullah dibenarkan kahwin lebih daripada 4, itu pengkhususan untuk dia. Dan Rasulullah boleh berpuasa terus-menerus kerana dia kata itu pengkhususan untuk aku, Allah yang memberi aku makan dan minum. Dan begitu juga dalam bab Rasulullah melakukan solat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki dengan ucapan apa dia? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi pengkhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berbeza sedikitlah. Bukanlah maksudnya kita harus ikut Rasulullah solat macam bengkak kaki. Tak. Ya. Tapi setengah orang bukan macam Rasulullah, dia bengkak kaki pun siapa? Qiyamnya lama. Ya, Baqarah habis. Itu baru 1 rakaat Baqarah habis. Kita 1 rakaat Qul huwallah habis. Beza kan? Itu pun rasa dah bengkak kaki ustaz, ya Allah, bengkak. Jadi beza sikit kan. Wallahu alam. Ya, Nam.
Bismillah. Di mana-mana solat sunat yang warid dalam hadis daripada beberapa perbuatan Rasulullah, tidak menjadi masalah mengqadakkan. Kerana solat ini di antara galakan untuk kita, kalau terlepas maka dia masih lagi pahala-pahala boleh dapati. Berbanding dengan solat wajib, dia tak boleh qadak melainkan pada dua hal. Kita tahu dah, terlupa ataupun tertidur. Ya, lain tu tak boleh. Jadi dalam bab ini berdalilkan hadis Rasulullah, kisah sahabat Nabi yang qadak, solat qadak dia. Pertama, waktu solat qabliyah subuh, dia terlepas, dia bangun lepas habis salam tu, Rasulullah tengok, kenapa kamu bangun? Dia kata, aku tak solat qabliyah subuh tadi. Lalu Rasulullah diam. Kemudian dalam hadis Rasulullah terlepas solat ba'diyah zuhur. Ya, dia buat coverkan di waktu asar. Ya, maksudnya dengan waktu tu dibuat waktu asar. Dan ada asar juga riwayat bahawa Rasulullah mengqadakan witir yang terlepas di waktu siang. Jadi benda tu boleh. Ya, dalam bab solat sunat dibenarkan untuk qada. Ya. Apa dia? Yang mana? Dia ada beberapa qada. Ya, di mana qada yang dibuat itu sebelum asar kalau tak salah, yang mana qabliyah ba'diyah zuhur tu, kalau tak salah. Tapi bagi solat misalan qabliyah, misalan dia tak buat qabliyah subuh, walaupun larangan melakukan solat selepas subuh, maka qabliyah subuh tu kalau dibuat selepas subuh tak menjadi masalah. Begitu juga qabliyah asar, selepas asar tu tak menjadi masalah. Tapi solat lain agak bermasalah. Tetapi di sana ada solat-solat sunat yang dibenarkan di waktu yang dikatakan di waktu haram. Tak dibenarkan solat-solat. Apa dia? Solat-solat yang dibenarkan, solat-solat yang dikatakan solat bersebab. Solat bersebab. Misalan, solat bersebab tahiyatul masjid. Bila kita masuk masjid nak kena solat kan, maka tahiyatul masjid. Okey. Ataupun solat selepas berwuduk. Ya, sebab. Ataupun solat selepas melakukan tawaf. Kan? Boleh. Itu di antara waktu solat yang dibenarkan. Ya. Dan tadi Ustaz cakap solat fajar tu sama dengan solat sebelum qabliyah, sebelum subuh lah. Sama. Ya, solat sunat fajar itu juga disebut qabliyah subuh. Ya. Satu solat sunat tasbih kan. Dia ni apa Rasulullah buat ke? Okey, solat sunat tasbih, dia berselisih pandangan ulama-ulama dalam bab ini. Ada yang mendhaifkan hadisnya dan ada yang mensahihkan. Jadi bila kita tengok ada yang mendhaif, ada yang mensahih, hadis tu maksudnya dhaif dia, kalau dia dhaif tayassar, dhaif yang sikit sangat, yang menyebabkan dia naik jadi mungkin hasan li ghairihi, yakni dikategorikan sahih. Jadi setengah ulama mendhaifkan dan kita menghormati mereka yang mendhaifkan, tetapi di kalangan ulama mensahihkan. Misalan Syekh Albani rahimahullah, dia mensahihkan hadis salatul tasbih. Jadi solat itu di antara solat yang kita lihat yang kalau kita mensahihkan, bagi saya hadis itu sahih, maka buatlah walaupun sekali. Ya. Naam. Paling kurang sekali seumur hidup. Tak ada kurang lagi. Berarti kalau kurang lagi tak payah buatlah. Ya, naam. Solat tahiyatul masjid. Kalau dah masuk, imam dah tahu semua, dah semayang, kita masuk, kita boleh qadakkan selepas semayang. Boleh, tak jadi masalah. Okey, kenapa bila apa-apa juga solat sunat yang kita nak lakukan, berlaku imam dah nak iqamah, dah diri nak sembahyang fardu, maka semua solat-solat sunat dikira terbatal. Maksudnya tak ada pahala kalau kita lakukan. Ya, kenapa? Solat fardu itu lebih diutamakan. Kerana mazhab Hanafi terutamanya dalam solat sunat qabliyah subuh, bagi mereka wajib. Mereka akan lakukan solat tu walaupun imam dah berdiri. Mereka buat solat sunat. Maka hukum ada larangan dalam solat-solat yang begitu. Kamu kena ikut imam. Buangkan solat tu. Buat selepas habis solat. Itu dia. Macam tu sebab hari tu masa kalau antara azan dan iqamah tu sekejap sangat. Macam hari tu di Mekah dia orang memang sekejap lah, tak sampai 2 minit. Tapi orang semua solat sunat qabliyah. And kalau kita tengah solat dah iqamah dan solat, macam mana tu nak batal? Berhentikan solat. Berhentikan? Berhentikan. Tak payah.
waktu kita Allah dah iqamah tu, Allahu Akbar, Allah, kita pun Assalamualaikum. Tak payah, terus berhenti secara automatik. Ya. Okey. Ya, enam. Okey, siapa yang ada hal tak apa boleh berundur ya. Yang solat sunat subuh tu, kalau untuk orang perempuan kan sembahyang kat rumah, situasi yang macam mana yang boleh qada tu? Sebab katalah kalau pukul 6.30 tu kita nak sembahyang solat sunat subuh dulu ke, ataupun kita sembahyang subuh dulu lepas tu qada lepas tu untuk yang sunat? Okey, dia tengok keadaan. Kalau kita merasakan subuh tu masih ada, maka tak menjadi masalah. Kalau kita solat sunat qabliyah tu dan lagi, ya, masuk habis solat subuh dalam keadaan waktunya, maka tak menjadi masalah. Ya, tetapi kalau kita tengok jenis bangun dah lambat dah kan. Ya, sekarang subuh habis dalam 6.55 macam tu. Kan? Kita bangun 6.53. Berapa minit lagi? Saya kata buat solat fardu, tinggalkan qabliyah, lepas tu buat. Pasal dah waktu, kategori waktu. Walaupun dah macam borderline, dah macam walau borderline, kecuali kalau terlepas borderline. Okey, misalnya pak bangun pukul 7, waktu dah habis. Pasal itu kisah Rasulullah SAW satu hari dia balik dengan para sahabat, lalu dia tidur di satu tempat sehingga matahari naik. Lalu Rasulullah terkejut dia, lalu mengejutkan para sahabat. Lalu Bilal berazan. Ya, Bilal azan, lalu Rasulullah buat solat qabliyah dulu, baru berjemaah solat subuh. Itu menunjukkan kalau waktu dah terlepas, ya, terlepas dibenarkan. Kalau macam dah dekat, kita tahulah memang cukup ngam-ngam, tapi kan yang mana lagi afdal? Buat solat fardu afdal. Tak boleh dalam keadaan macam tu kita nampak, kita rasa dan tiba-tiba takut berlaku terbatal sembahyang, jadi tak dan. Baik solat fardu dulu, settlekan. Lepas tu buat jelas solat yang sunat tu walaupun tapi ingat dalam kejadian begitu, kita tak sebutlah kejadian tragedi yang begitu. Jangan dibiarkan selalu berlaku. Di saat-saat genting baru kita solat, jangan dibiarkan, kerana itu perbuatan yang tak baik. Biasakan pada awal waktu. Hatta solat subuh sendiri pun, mengikut di antara pandangan ulama', betul tidur tu dimaafkan. Tetapi kalau tiap-tiap hari kita bangun tidur pukul 7, maka menunjukkan perbuatan itu adalah haram, berdosa. Kita ada alat yang canggih, gadget yang canggih, jam, telefon, tak cukup apa lagi yang boleh dibunyikan. Ya, seharusnya guna alat itu untuk kita bangun awal. Kalau kita tak guna alat itu setelah kita berusaha, kita tak ada usaha, maka berdosa kita. Tapi kalau kita berusaha menggunakan alat-alat itu, berlaku juga pasal kita jenis tidur mati. Itu lain cerita. Kalau Ustaz, kalau memang bangun awal, tapi kalau bangun pukul 6.30 tu dah panik dah. Macam tu kan. So dalam situasi tu kita panik sebab kita rasa macam lambat, tapi sebenarnya banyak lagi time kan. So tak apa, buat solat subuh fardu dulu. Jangan ada berlaku seorang sahabat ni bangun subuh baru ni dia jadi blank, tak tahu. Dia pegang jadah. Rupanya saya tanya apa berlaku, dia kata dia tak ingat. Isteri dia cerita dalam start pukul 5 tu dah dia bangun, 6, 7, 8 dia macam hilang maklumat. Sekarang ada di hospital, apa nama tu, Prince Scott Hospital. Ya, dia jadi blank. Tak tahu apa yang dia buat. Yang tu itu dimaafkan. Ya, start dia bawa sejadah. Ya, mudah-mudahan Allah sihatkan dia. Itu satu pengalaman lah bagi kita. Ya, Nam. Ya, yang saya kata fardu tu boleh dikadang, kita lupa ataupun kita tidur kan. Aywa. Tapi katalah macam waktu maghrib Malaysia, kita kuat ada traffic jam. Kita sampai waktu dah habis dah maghrib. Macam mana tu niat dia? Boleh kadang ataupun kita jamak pun macam mana? Okey, kalau itu mestilah berlaku dalam keadaan sekali-sekala lah. Okey, waktu tu kita bagi mereka yang ingin mengambil sifat terbuka dalam bab ini, ia termasuk dalam kategori darurah. Maka bila kategori darurah, maka dimaafkan baginya, maka boleh melakukan jamak dalam bab tu. Jamak tak.